Yang Berhormat Langkawi, saya jemput Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Kementerian Ekonomi yang punya visi sebagai peneraju strategik pembangunan sosioekonomi negara yang progresif, inklusif dan mapan pastinya diharapkan untuk membangunkan negara dalam persaingan yang semakin sengit. Justru saya kira itulah antara sebabnya mengapa Kementerian Ekonomi berbeza dengan Putrajaya dan Tasik Gelugur yang agak negatif dalam memberikan tafsiran mengapa Kementerian Ekonomi mahu menumpu akan pembangunan yang lebih bersifat value added yang lebih tinggi dan pembangunan yang akan dapat menggarap kesenjangan itu. Yang Berhormat Pengerusi, saya terus masuk kepada Kepala Butiran 03500 Kuala Selangor ingin bertanya akan program ataupun projek pembangunan ekonomi yang diperuntukkan satu jumlah yang besar 1.95 bilion. Ia tidak ada butiran yang jelas, yang mendetail. Lalu pertanyaan saya adalah berapakah jumlah seluruhnya projek-projek ini, dan apa yang telah dirancangkan bagi membangunkan ekonomi, khasnya merapatkan kesenjangan antara wilayah, atau lebih tepat lagi saya ingin tahu apakah taburan projek-projek ini, apakah ia terkait dengan persoalan projek-projek infrastruktur, pembuatan, pembinaan, peladangan ataupun feasibility studies atau yang lainnya, yang keseluruhannya mahukan supaya kita mendapat penjelasan apakah ia juga projek-projek lama ataupun projek-projek baru. Kalau lama, apakah kemajuan dan progres projek-projek ini, ataukah ia tergolong juga projek-projek yang memerlukan suntikan ataupun projek-projek yang sakit. Yang Berhormat Pengerusi, butiran 69,000 unit teraju yang telah pun dibangkitkan oleh beberapa pembahas. Saya memandang unit teraju ini yang telah diperuntukkan 135 juta dalam kerajaan madani, kerajaan yang mempunyai visi untuk membangunkan negara ini dengan lebih maju. Saya kira soalan saya, apakah pentakrifan ataupun kerangka dan yang dimaksudkan dengan unit teraju ini, apakah ia akan terus diharapkan akan melonjakkan prestasi untuk menerajui penyertaan ekonomi bumi putra negara, ataupun dia diberikan pentakrifan dan direction dan direktif yang baru. Ingin saya dapat penjelasan daripada Menteri. Akan butiran 00100, kajian kemungkinan yang diberikan peruntukan 39 juta itu pengusi. Saya kira dengan berpandukan EPU, dengan berpandukan DOSM, dan DOSM ini bukan saja data, tetapi harapnya akan juga melanjutkannya kepada data analytics dan menjadikan Kementerian Ekonomi membuat keputusan-keputusan perangkaan ataupun perancangan pembangunan itu berdasarkan apa yang dikatakan sebagai database, berasaskan data, berasaskan analytics, AI, artificial intelligence dengan izin. Maka persoalannya apakah kajiannya akan dijalankan, dan kita mahukan kajian-kajian ini menggunakan cerdik pandai tempatan our brains, our talent dengan izin, dan bukan hanya diberikan di outsource kepada badan-badan perunding yang dari perunding asing. Pengurusi, Yang Berhormat Pengerusi, butiran 00107 peruntukan pembangunan Iskandar Malaysia itu lebih jelas diberikan peruntukan dalam pembangunan yang dikatakan sebagai pembangunan koridor yang diperuntukkan 1.077 bilion. Hanya Iskandar Malaysia saja yang mendapat yang lebih jelas. Yang lain itu dirangkumkan dalam peruntukan seperti itu. Maka saya mahukan apakah penjelasan projek-projek yang akan dibangunkan dalam koridor-koridor ini, sama ada yang terkait dengan koridor utara
ya, koridor pantai timur dan sebagainya, kerana ia perlu untuk diperbutirkan supaya kita akan dapat ya membangunkan ya, pembangunan yang lebih akan dapat menggarap persoalan kesenjangan wilayah ataupun ya negeri-negeri ini. Dan lebih penting untuk saya sebutkan pada akhirnya adalah harapan supaya IRDA ini akan dapat ya yang dikatakan sebagai Iskandar Regional Development Authority ini memberi tumpuan membangunkan ya di metropolis yang diharapkan ya, visinya supaya akan dibangunkan ya di metropolis ini IRDA ini Iskandar Malaysia ini supaya dapat kita saksikan pembangunan yang benar-benar berteraskan ya apa yang diistilahkan sebagai the new economy ya sama ada yang terkait dengan persoalan pembangunan ya sektor-sektor aero angkasa contohnya dengan 5G teknologi itu akan dapat juga ya membangunkan ya bentuknya ataupun fokus memberikan metropolis ini pengisiannya supaya benar-benar higher income economy itu dapat dipacu dan jumlah pekerjaan ataupun job creation bukan saja job creation ataupun pekerjaan pengusi tetapi lebih penting adalah high paying job sesuai dengan talent dan brain yang akan kita gunakan untuk memacu IRDA ini sebagai salah satu metropolis kita. Sekarang itu saja Yang Berhormat Pengurusi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya jemput Yang Berhormat